Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So for today, I'm going to explain a little bit about hierarchical modeling. Okay, before that, if you go to kalam, okay, saya ada letak yang ni dekat chapter 4 clipping week 6 tu. Saya ada letak full process of Cohen-Sutherland lah. Yang last week saya tak tunjuk sampai habis tu kan. Saya minta you all buat. So yang ni saya ada tunjuk lah. Nanti you all tengok Okay. Okay, so untuk hari ni we going to look at another topic which is chapter 6 about hierarchical modeling. Okay. So hierarchical modeling ni lah yang saya duk tunjuk kat awak last week. Contoh projek-projek yang buat child, grandchild bergerak tu. Okay, so inilah hierarchical modeling. Okay, bila kita nak buat objek yang kompleks, yang sebelumnya buat objek simple. Okay, tapi bila kita nak buat objek yang kompleks, which is dia adalah stick a bunch of primitive object, dia ada banyak primitive object, kita kena guna hierarchical model lah. So bila kita guna object model ni, hierarchical modeling ni, kita boleh manipulate objek tu seperti transformation, etc. Banyak-banyak lagi. Okay? Bila kita guna hierarchical modeling, kita hanya perlu translate ataupun transform satu sahaja objek, yang lain akan turut sama bergerak. Okay? So itu pentingnya hierarchical modeling. Contohnya, ini badan. Kita nak buat satu robot ni. Ini adalah contoh kita kata robot lah. Okay. So kita nak buat this robot. And then robot ni consist of, dia ada badan iaitu torso, arm, head, etc. Jadi untuk come out dengan complete object model ni, awak boleh guna hierarchical model. Awak gabungkan a few primitive object. Contohnya yang ini, badan ni kita combine two triangles. Okay. Yang lain-lain pun kita combine beberapa triangles dan kita combinekan jadi satu objek. Okay. Okay. Jadi dalam hierarchical model ni, contohnya sekarang kita buat objek ni. Objek manusia ni. Objek manusia. So, setiap objek ni dia kena berada di dalam world coordinate. Okay. Setiap objek ni dia kena ada dalam world coordinate dia. Dan kita kena create world coordinate untuk objek tersebut. Okay. Contohnya kita ada head, upper arm, torso, etc. Yang ni semua memang kena ada world coordinate dia. Okay. Contoh yang lebih mudah, kita tengok ini. Ini adalah robot arm. Okay, we have base kat sini. We have arm and we have forearm. So, robot arm ni consists of 3 objects. Dia ada 3 objects. Okay. And then each object ni perlu ada dalam world coordinate tersebut. Okay. So secara teorinya dia macam ni lah. Bila dalam coding, apa yang kita kena buat adalah kita kena decide which one yang perlu jadi parent. Kemudian yang mana satu perlu jadi child dan grandchild dia. Okay. Nanti saya tunjuk. Okay. So bila dia ada world coordinate dia sendiri, setiap objek ni, contohnya base ni dia boleh bergerak sendiri juga. Dia ada world coordinate system dia sendiri. Dia ada center dia di sini. Kalau arm dia ada world coordinate dia dan center dia di sini. Forearm pun sama, dia ada center dia di sini. Okay. Okay. Hierarchical model ni, tujuan dia adalah kita nak come out dengan satu objek yang lengkap. Okay. So, we combine a few objects. Macam saya cakap tadi, dia mesti ada parent object dan child object. Okay. So, basically, parent object ni akan transform the whole object. Okay. Kalau kita tak guna hierarchical model, bila kita nak buat transformation, kita kena transform setiap objek tu. Okay. Jadi, sekarang bila guna hierarchical model, kita hanya perlu transform dia punya parent sahaja. Okay? Ataupun kita nak transform yang mana. So, kita kena pilih lah. Jadi, dalam hierarchical model, yang paling penting adalah transform node ni. Transform node presentation ni sangat penting.
awak kena tahu which one yang jadi parent, yang mana satu dia jadi parent dan child, yang mana satu jadi child. Okay. Contohnya dalam robot arm ni, parentnya adalah base yang ini. Okay. Arm ni, arm yang ini adalah child kepada base. Okay. Sebab tu dia duduk di bawah base ni. Okay. Kemudian arm ni dia akan jadi parent kepada forearm ni. So that's why forearm ni duduk di bawah arm ni. Okay. Dan forearm ni dia adalah child ataupun kita kata grandchild ke. Okay. So the structure of parent and child is very important to make sure your object move correctly. Okay. Contohnya kalau awak movekan objek base, arm dengan forearm akan turut sama bergerak. Okay. Kalau awak movekan arm, forearm akan bergerak, base tak akan bergerak. Kalau awak movekan forearm, arm dengan base tak bergerak lah. Okay. Okay. So, structure dia sangat penting. Contohnya, kalau buat robot macam ni, kita kena carefully pilih lah which one is parent. So, dalam kes ni, kita pilih yang ini sebagai parent. Misal katalah awak pilih yang ni sebagai parent. So yang bawah ni akan terpisah from that model. Okay. So dalam kes ni kena tengok betul-betul. Cuba tengok pelvis 0 ni adalah parent. Dia punya child adalah spine. Dan semua ni lah. Okay. Kalau awak tengok yang ni pula. Forearm ni. Right forearm number 9. Okay. Number 9 ni dia duduk di dalam sekali. Which is dia grandchild lah. So, parent dia adalah right upper arm, number 6. So, kalau dia gerakkan yang ni, yang number 6, number 9 pun akan turut sama gerak. Okay. Tapi kalau dia gerak number 9, yang lain tak bergerak. Okay. So, bila nak buat projek nanti, perlu susun betul-betul lah. Objek mana yang jadi parent, yang mana jadi child, yang mana jadi grandchild. Okay. Itu je lah konsep hierarchical model. Okay. So, kita pergi pada coding. Dalam kalam tu saya dah ada letak. Okay, kalau tengok pada coding. Okay, ini contoh dia. Okay, kita ada dua objek, dua cube, satu warna putih, satu warna biru. The white ni saya buat sebagai parent, biru ni blue jadi child. Okay. Kalau kita movekan parent, dia akan move sekali. Okay. Dia akan move sekali dengan yang biru. Kalau saya rotate blue saja rotate. Okay. White tak akan rotate sebab white dia jadi child. Okay. Kita tengok coding. Okay. Dalam coding ni, yang lain-lain ni tak ada apa. Cuma yang ini kita letak dia punya position. Position untuk box. Okay. Kemudian, okay. Dekat, mana dah? Dekat, okay, yang ini. Inilah yang kita start dengan world coordinate untuk objek tersebut. Okay. So, dalam kes ni, tadi kan dia ada dua cube kan? Dua cube, putih dengan biru. Okay. Putih adalah parent, biru adalah child. Okay. So, bila kita create model view matrix, kita kena susun. Siapa yang mula-mula? Which is parent yang first. Okay. So, kita letak dulu color untuk parent dekat sini. Okay. Dia punya koordinat dia sama. Kita ambil position box dia sama yang ini. Bukan koordinat. Maksud saya dia punya vertex lah. Vertex dia. Okay. So, mula-mula kita letak yang parent warna putih. Selepas kita dah create model view matrix, kita letak the first adalah untuk parent. Okay. Parent tu kita nak translate dia ikut ini. Okay, dia akan translate based on value daripada X parent ni. Value from X parent ni kita dapat daripada slider tu tadi. Daripada cube rotation
1. Okay, nanti saya tunjuk. Kemudian dia punya y koordinat dia pada 0, 0. Z dia pada negatif 10. Okay, awak boleh try nanti adjust, ubah, tengok kedudukan macam mana. Okay, kemudian dah siap parent, kita buat yang ni standard lah, kita kena draw scene ni kan. Okay, yang ni cube rotation 1 ni lah yang akan pass value kepada X parent ni. Okay, cube rotation 1 ni kita ambil daripada slider untuk parent. Okay, kita dah siap untuk parent. Kemudian kita buat child. Child ni kita letak warna biru. Yang dalam ni warna biru lah ni. Ni value biru. Okay. 1111 ni RGB kan. RGB alpha. Okay. So ini adalah blue. Okay. Untuk blue, kita translate dia based on daripada kita dapatkan dia daripada value parent. Kita tambah 2. Kenapa tambah 2? X ni kan. Ini kan value X kan. X parent plus 2. Maksudnya koordinat dia adalah kedua. Sebab dia duduk tepi ni. Dia duduk tepi kat sini. Okay. So koordinat dia pada X adalah yang kedua. Okay. Kemudian. Mana tadi? Okay. Kemudian. Y dia maintain 0, 0. Okay. Z dia awak tak perlu ubah. Sebab kita follow daripada yang parent. Okay. Jangan ubah Z dia. Okay. So Z dia maintain. Ambil yang parent. Kemudian seperti biasalah yang lain ni kita kena. Okay. Yang ni kita kena guna rotate apa. Kita nak rotate pada Z axis. Untuk parent pun sama. Kita rotate pada Z axis. Kemudian kita draw scene. Okay. Draw scene kita ambil untuk rotation bagi child tu daripada cube rotation 2. Variable cube rotation 2 ni value dia kita ambil daripada slider kat bawah ni. Okay. Ni slider ni. So yang ini cube rotation 1 untuk parent. Cube rotation 2 untuk child. Okay. So kita akan hantar ke atas. Sebab itulah dia jadi first dia lukis yang parent dulu. Kemudian dia lukis yang child. So kalau awak perhati kat sini. Child ni berada di dalam model view matrix tadi. Yang ini. Okay. Okay. Faham So dia berada di sinilah. Okay. So dia berada di dalam model view matrix bersama dengan parent. Sebab dia adalah satu objek. Okay. Sebab dia adalah satu objek. Satu objek yang lengkap consists of two objects. Okay. So kita letak dia dalam model view matrix yang sama. Okay. So itu dia punya asas dia. Kemudian daripada situ saya nak awak ambil daripada lab tu kan. Guna yang sama. Cuma bezanya saya nak awak buat macam ni. Ambil template tu. Sebab dalam template tu saya ada tambah yang untuk green. Okay. Saya nak awak buat tambah satu lagi parent. Okay. Green ni jadi another parent. Duduk betul-betul di atas white. Okay. Tapi dia bukan child, bukan grandchild. Dia adalah parent. Okay. So, kalau tengok kat sini, bila kita gerakkan green, dia je bergerak. Sebab dia parent. Okay. Dia bukan child pada siapa-siapa. Okay. So, saya nak awak buat yang ni. Sebenarnya senang je. Cerita dulu sikit-sikit. Dekat sini ni, tambah je dekat sini, another parent. Kat bawah ni. Bila nak create another parent, maksudnya kita nak create another object. Another hierarchical object. So, kita kena buat another apa kelas? Kita kena buat ni. Yang ni. Kita kena set another model view matrix. Okay? Kita kena create another model view matrix untuk parent yang baru. Okay? Faham? Faham So, saya nak awak buat yang tu. Tapi sebab saya tak boleh nak tunggu ni. Saya nak keluar. Jadi saya tunjuk dulu siap-siap. Contoh output. Contoh coding dia. Macam ni. Yang lain-lain tu sama. Kecuali dekat ni. Dekat green ni kan. Mula-mula saya draw green. RGB ni. Green value yang ni lah. Value yang G ni. Okay. Dia alpha. Lepas tu dekat sini. Yang ini kita set another model view matrix. Kita set another model view matrix for another parent.
Kemudian kita translatekan, yang ini translation dia. X dia saya letak 0.0. Kenapa 0.0 tu? Sebab dia duduk di koordinat X yang sama dengan warna white. Okay. Tetapi Y dia saya letak 2.0. Kenapa? Sebab saya try dia duduk berada ke atas ni betul-betul adalah pada koordinat 2. Okay. Okay. Kemudian untuk Z pula saya letak dia negatif 10. Sama dengan parent yang sebelum ni. Sebab Z ni kan dia adalah view untuk sejauh mana dengan sedekat mana kan. Okay. Pada view kita. Okay. So gitu je lah. And then selebihnya tetap sama. Sama kecuali yang ini kita guna cube rotation tree. Kerana kita ambil cube rotation tree tu from this slider yang ketiga yang kita baru create. Okay, yang ni change R value 3. Kita hantar ke function yang ini. Okay, so function yang ini diambil daripada ni lah. Okay, sama je, yang lain-lain sama. Okay, boleh? Boleh buat? Boleh Okay, so itu je lah.